apa. Ada satu lagi peluang. Sekali lagi. Begitu juga dari Zife. Kerana mereka melepaskan dua peluang. Walaupun hampir-hampir mampu untuk berjaya mengheret perlawanan ini ke game yang ketiga. Tetapi ketenangan Fajar Alfian, Rian Ardianto sekaligus percaya mendapatkan mata ke-22 untuk menamakan aksi. 37 minit menewaskan Zife dan Izzuddin. Ya, Izzuddin dan juga Zife sudah pun. Alright, hard luck guys untuk perlawanan tadi. Zife, ini kali kedua lah jumpa selepas Malaysia Open. Macam mana perlawanan tadi? Memang susah nak kalahkan mereka, tapi saya rasa kita dah cuba yang apa kita boleh buat dan kita belum cukup bagus lah. So kami akan lagi work on it lah. Ya. Alright Din, kalau kita tengok pada second set, you guys main lagi lajulah gameplay. Kenapa macam daripada awal tidak buat begitu? Mungkin sebab kita dah kalah first game tu, kita main just try our best lah masa second set tu. Jadi permainan pun lebih lepas lah, lebih menjadi lah. Alright, terima kasih. Thank you. Oh, rasa macam drama sangat second set tu kan. Tapi macam Izzuddin kata tu, sebab dah kalah first set tu, at least they did not give up tau. Dia tak give up betul, 22-20 pula tu. Tapi bila saya tengok interview yang Muiz lakukan bersama dengan Zife dengan Izzuddin kan, the worst part kan untuk seseorang atlet lepas tewas, dah tahu dah kempen di Malaysia Masters dah berakhir, lepas tu nak kena buat interview lagi. Nampak macam Zife sikit lagi macam nak menangis tadi. Lepas tu Muiz tanya pula soalan Encik Pumas, kenapa tak buat since first set lagi? I know. Macam mana dia nak jawab? Muiz. Tapi itulah tugas wartawan dan memang profesional lah kan, bergula lelaki kita. Tapi itulah bukan semua cerita yang menarik pada hari pertama ya, sebab dalam acara bergu wanita, Lau Yin Yuan dan Valerie Xiao juga tewas kepada pasangan daripada Indonesia. Bila kita lihat kedudukan ranking, Valerie dan Yin Yuan berada di ranking ke-64 berbanding 135 milik pasangan Indonesia. Tapi sebaliknya berlaku di gelanggang bila Fabi dan Ripka yang lebih berdominasi dan mengutip mata demi mata atas kesilapan pasangan Malaysia. Jurang besar dibuka pasangan Indonesia dan akhirnya menang mudah set pertama 21-12. Yin Yuan dan Valerie bangkit di set kedua dan memberi saingan. Mereka kelihatan lebih mengawal gelanggang dan kurang membuat kesilapan. Namun keyakinan pasangan Indonesia lebih tinggi dan tidak teragak-agak dengan permainan mereka dan kembali mendahului Yin Yuan dan Valerie yang akhirnya terpaksa akur tewas 17-21. Sementara itu dalam bergu lelaki pula, Chang Yi-jun dan Yap Roy King berdepan lawan dari Ireland Joshua McGee dan Paul Reynolds. Mungkin pada pusingan pertama ini ranking tidak memainkan peranan kerana pasangan Ireland ini berada pada ranking ke-62 sementara Yi Jun dan Roy King di kedudukan ke-121. Pasangan negara tidak berdepan kesukaran dalam mencatat kemenangan mudah 21-14 di set pertama. Namun McGee dan Reynolds bangkit di set kedua dan cuba mendominasi set kedua demi mencerahkan peluang ke set penentuan. Dan saingan sengit ditampilkan kedua-dua pasangan setelah diheret ke deuce, kemenangan tipis 22-20 akhirnya milik Yi Jun dan Roy King. Baiklah, ini pula pertemuan bergu wanita yang libatkan gandingan Anna Cheong Teo Mei Jing dan pasangan adik-beradik dari Thailand, Benyapa Amsart, Nuntakam Amsart. Awal perlawanan, Thailand terus mengasak dan suatu ketikanya melebarkan jurang 6-2. Akan tetapi, selepas interval set pertama, Anna Teo Mei Jing bangkit untuk mendahului perlawanan. Gerakan menarik dipamerkan untuk tundukkan pasangan Thailand 21-19. Set kedua bermula dengan kesilapan di mana Anna Mei Jing hadiahkan permulaan yang selesa buat Thailand. Akan tetapi perlawanan ini menjadi sengit apabila kedua pasukan saling kejar mengejar mata. Suntikan semangat menyelubungi Anna Mei Jing untuk terus mengawal gelanggang dan rentak mereka membuahkan hasil apabila akhirnya mereka menang 21-17 dengan aksi straight sets. Good job, girls! I think for me is the mentality is not strong enough. And I would say that today is not our day. Yeah, not every day is our day. Yeah.
Kami berdoa bersedia bagus. Dan kami tak fikir banyak-banyak. Dan kami main saja. Dan it works. Ya. Dan kami menang. First game tadi saya rasa game plan kita keluar lah. Then masa second game tu fokus ada hilang sikit. Then at the end kita dapat balik fokus tu. Then change a bit of the game plan. Itulah. Okey, kita recap semula perlawanan-perlawanan yang sudah pun berlangsung di pusingan pertama di mana Chen Ching Chen Jia Yifan menang ke atas Vivian Hu Chiu Xian dan seperti yang kita sudah laporkan awal-awal tadi, Fajar Alfian Rian Ardianto menewaskan Gozafin Nur Izzuddin dan untuk pasangan Muhammad Azrin Ayub Kim Hwa pula mereka tewas kepada Tapi tak apa. Wei Chong T Kai Wu. Tak apa sebab still Malaysia, so it's fine. Kita Dapat okey je. Betul, dapat mara ke pusingan seterusnya kan. Okey, BAM lawan profesional. Itu situasi hari pertama Malaysia Masters yang menyaksikan 3 pemain perseorangan BAM menentang pemain profesional negara di pusingan kelayakan. Susulan undian tersebut, 2 pemain BAM dan 1 pemain profesional negara berjaya mara ke pusingan seterusnya. Laporan lanjut bersama Muiz Aziz. Undian Malaysia Masters menyaksikan 3 pemain Persatuan Badminton Malaysia iaitu Leong Jun Hao, Eng Zi Yong dan Aidil Soleh menentang pemain perseorangan profesional negara. Leong Jun Hao terpaksa berhempas pulas untuk mengalahkan rakan senegaranya Cham Jun Wei dengan keputusan 16-21, 21-15, 21-16. Mengikuti rentak kemenangan Jun Hao adalah Eng Zi Yong yang berjaya menang mudah ke atas Yoh Seng Zo 21-12, 21-13. Manakala ia cerita berbeza buat pemain perseorangan BAM Aidil Soleh yang berjaya memenangi set pertama ketika menentang pemain profesional negara Song Juven 21-14. Bagaimanapun, Juven berjaya kembali bangkit dan mengawal perlawanan dengan baik sehingga meraih kemenangan 14-21, 21-14, 21-16. Rasa agak okey sebab saya pun first time main Malaysia Master dan first time saya main dekat Axiata, kira home ground lah. Jadi first time masuk saya agak tak berapa selesa sebab pun ada sebelum ni kan saya dekat tim saya kalah dan saya masuk sebagai home ground saya mesti ada fikir dan saya try to overcome it lah. Saya rasa dalam second dengan third saya sudah tak fikir banyak sangat. Saya hanya buat apa yang saya patut dan apa yang coach ajar tadi. Ya, saya pun opponent saya pun banyak konsisten lah kat Europe punya tournament. So ya, saya rasa saya prepare sangat bagus untuk match tadi. Ya, saya rasa next round saya mungkin ada lebih banyak confident tapi saya pun main macam tadi lah. To be honest, hari ni at first I didn't really play well because agak susah nak control itu angin semua, drift semua. So saya start dengan sangat slow, but luckily dekat belakang saya managed to chase up and win the match. Yeah. Saya tukar taktik sebab saya tak boleh main satu-satu lagi sebab saya tahu sangat disadvantage kalau main satu-satu dekat sini. Yeah, so I try to play, keep up my pace, everything, and more on attacking. Yeah. Dalam pada itu, pemain profesional negara Goh Jin Wei mara ke undian utama selepas memenangi perlawanan di peringkat kelayakan Malaysia Masters. Pada pusingan kelayakan, Jin Wei diundi menentang pemain India Malvika Bansu di mana Jin Wei berjaya memenangi perlawanan dengan mudah 21-10, 21-17. Pada pusingan pertama undian utama, Jin Wei bakal bertemu dengan pemain Amerika Syarikat Zhang Beiwen dan kali terakhir mereka bertemu adalah pada 2019 di mana kemenangan berpihak kepada Goh Jin Wei. I think it's very quite tough for me because it's point to point, so just focus on every shot lah. So I think on strategy wise or tactical, I think we both play a few and I think it's a good start. Very motivating, and thank you for coming over. Even last week they had a very tough support also, and I hope that I can have a good show and enjoy the surrounding here. Because last year I also become the supporters, and yeah, and I'm happy that I get to play in last minute.
keputusan lain, menyaksikan Sung Juven menang rubber set ke atas wakil Denmark Victor Svensson. Comeback is real buat Leong Junhao yang menang ke atas Wang Hong yang dari China, sementara Ang Zeyong menang straight sets kepada wakil Korea Selatan Lee Dong Kyun. Di samping itu, juara terbuka Malaysia 2002, James Chua sah akan sertai Persatuan Badminton Malaysia BAM sebagai jurulatih bahagian persorangan. James berkongsi bahawa dia akan mula melaporkan diri pada 18 Julai dan berharap diberi tugas menerajui persorangan wanita. Actually, I talked to the coaching director, Mr. Wong Chung Han. So, what he mentioned to me is I'll become a single coach in the national and backup. So my position is before that I was thinking because now ladies single have no chief coach for ladies single, so I'm interested on that position. At that time, Chung Han said they are actually boys and girls, like maybe ladies and boys, they are trained together. So he said, he asked me to join first. Then he said he will locate me when I'm in the team. So I think now they had decided where to locate me. So I think that's all. I'm willing to take up the challenge. I think their standard is there already. The level is there already. Just see how we, as a coach, to help them to break through the hurdle. The most difficult things for players to go international, to become a higher level player. The hardest thing is break through the hurdle. So I think I wish myself, I also hope myself to help those players to break through the hurdle. Okay, you go James. Okay, siapa James Chua ni? Dia berasal dari Kuching Sarawak, like you dah ya? Sama dengan I. Yes. Berusia 43 tahun dan dia sebenarnya adalah bekas pemain persoalangan lelaki kebangsaan dan menyertai BAM pada 1995 dan antara kejayaan antarabangsa ialah juara terbuka Malaysia pada 2002 dan naib juara terbuka Swiss pada 2002 juga. Hai, kita bersama dengan Muiz di Malaysia Masters hari ini. Muiz first day dekat sana. Muiz boleh kongsi lagi tak pasal macam tak cukup tadi Zife dengan Izzuddin tu. Sebab it was a close call di second set, 22-20 kan. Apa lagi yang Muiz boleh kongsikan dan apa yang sukar sangat untuk menundukkan Rian dengan Fajar? Apa yang saya boleh kongsikan adalah Adeline adalah bahawa ia lebih kepada perlawanan taktikal sebab kalau kita lihat pada second set betapa tipisnya mata itu, maksudnya ia lebih kepada taktikal di mana mereka Izzuddin dan Zafir mempunyai level untuk menentang Fajar dan Ardianto. Hanya taktikal mereka, jika mereka bermula bermain dengan pantas pada set pertama, mungkin perlawanan itu akan berbeza. Tetapi kita harus ingat bahawa Rexy pun pernah cakap bahawa bergu negara kita sebenarnya mempunyai sedikit masalah dari segi mental di mana mereka cepat panik atau mereka tidak tahu nak buat apa bila ketinggalan. Jadi di situ sebenarnya masalah untuk bergu negara kita, Adeline. Okeylah, ini memang hari Fajar dan juga Rian. Tak apa, lepas ni Zifi dan Izzuddin akan bangkit pada kejuaraan seterusnya. Saya yakin mereka mampu menundukkan pasangan Indonesia itu. Okey Muiz, satu lagi yang nak sentuh tentang hari ini. Pada pemantauan Muiz, bagaimana prestasi pemain-pemain muda badminton negara pada pusingan pertama Malaysia Masters?
Pada hari ini di pusingan kelayakan dan pusingan pertama, apa yang saya boleh katakan tentang pemain-pemain muda adalah mereka mempamerkan aksi yang agak baik seperti kita lihat Eng Ziyong sudah mara ke main draw, Leong Junhao mara ke main draw dan seperti Roy King mengalahkan pihak lawan yang ranking lebih tinggi. Cuma Valerie dan Yin Yuan yang akui bahawa mereka terlalu banyak melakukan kesilapan mudah pada perlawanan mereka. Tetapi overall secara kalau kita lihat daripada Malaysia Open ke Malaysia Masters, pemain-pemain kita semakin improve, apatah lagi dengan Anna Cheong dan Teo Mei Sing. Kalau kita lihat di terbuka Malaysia berjaya mara sehingga suku akhir dan hari ini pun sebenarnya walaupun mereka mengalahkan pair Thailand, mereka mengalahkan pemain yang ranking lebih tinggi, Adeline. Okey. Sekarang ni ketika ini satu lagi pasangan bergula lelaki sedang beraksi, Aaron dan juga Weik berdepan dengan Akira Koga dan Taichi Saito. Perlawanan mereka memang sangat sengit di Malaysia Open tapi kemenangan memihak kepada Aaron. Dan sekarang ni macam mana? Apa yang Muiz boleh kongsi daripada perlawanan tersebut? Daripada perlawanan hari ini mereka mengulangi pertemuan di terbuka Malaysia. Apa yang saya boleh katakan adalah sudah pasti saya percaya bahawa Aaron Chia dan So Weik tahu apa harus dibuat untuk memenangi perlawanan ini walaupun pada terbuka Malaysia mata itu agak tipis. Kalau kita lihat Aaron Chia dan So Weik tiada masalah untuk mara ke pusingan seterusnya bila beraksi pada first round, second round, quarter final. Aaron Chia dan So Weik mereka hanya mempunyai masalah pada tahap separuh akhir. Jadi saya percaya pada perlawanan hari ini walaupun ia perlawanan sukar, Aaron Chia dan So Weik mampu memenangi perlawanan tersebut. Ini kerana mereka begitu tenang pada pusingan pertama, kedua dan suku akhir, Adeline. Okey, dan juga mereka dah menang set pertama 21-16. So hopefully mereka boleh meneruskan momentum tu sebab lepas penyingkiran Zife dan juga Izzuddin, kita kat sini laman sendiri kita nak tengok lagi wakil kita mara jauh. So hopefully Aaron dan juga Weik mampu mara jauh pada kejohanan ini. Terima kasih Muiz. Thank you, Adeline.